Assalamualaikum. Tajuk pembentangan kumpulan 10 Winter Sonata Dreams yang mana mempengaruhi Korean Wave ke atas masyarakat Jepun. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, saya nak memperkenalkan ahli grup kumpulan 10 yang mana kumpulan Sang Kancil. Yang pertama, Nur Maisarah Sophia binti Muhammad Sapura. Ia merupakan ketua ahli kumpulan kami. Dan saya, Nurul Suhaila binti Maksman. Dan seterusnya Muhammad Faiz Hakim bin Azmi dan Siti Aisyah binti Muhammad Subri. Okey, apakah Winter Sonata? Winter Sonata merupakan tajuk bagi drama Korea. Drama Winter Sonata merupakan rancangan televisyen pertama di Asia Timur. Drama Winter Sonata mendapat sambutan yang sangat hebat, salah satunya di Jepun. Populariti Winter Sonata di Jepun sangat luar biasa. Contohnya, populariti besar Winter Sonata secara langsung dicerminkan oleh pasaran pengguna Jepun. Watak utama dalam cerita Winter Sonata ni salah satunya Bae Yoon Jun sebagai Jung Sang di dalam drama Winter Sonata yang merupakan seorang lelaki, dan Choi Ji Woo sebagai Jung Yoon Jin, seorang perempuan yang mana di dalam cerita ini adalah kekasih kepada si lelaki itu. Okey, Winter Sonata di Jepun. Okey, cerita Winter Sonata ni mempunyai 20 episod dan telah ditayangkan di Jepun pada tahun 2003. Okey, cerita ini bergenre romantik dan target audience cerita ini ialah kepada wanita yang berumur pertengahan ataupun orang tua. Okey, kesan daripada cerita ini pula telah mengakibatkan wanita-wanita di Jepun telah tertarik dengan ketampanan watak utama dalam cerita ini. Okay, pada tahun 2004, pelakon utama cerita Winter Sonata ni telah melawat ke Tokyo, Jepun pada tahun 2004, dan berita ini telah diketahui oleh penduduk-penduduk Jepun. Kira-kira 350 orang wanita Jepun telah menyelubungi kawasan lapangan terbang tersebut, dan pihak lapangan terbang telah memanggil sebanyak 350 orang polis untuk mengawal keadaan, dan berpuluh-puluh ambulans telah dipanggil untuk mengambil wanita yang telah cedera dan terpaksa dibawa ke hospital bagi rawatan selanjutnya. Pengaruh Winter Sonata di Jepun ni telah mencecah sebanyak 669 orang, dan kesan daripada cerita Winter Sonata terhadap masyarakat di Jepun ini telah dibincangkan di dalam akhbar semenjak pada tahun 2003 sehingga ke 2007. So, saya akan menerangkan tentang efek daripada drama Winter Sonata pada Japanese Society and Audience. Yang pertama ialah memulakan perniagaan. Yang kedua ialah memulakan kumpulan peminat. Yang ketiga ialah menjejaskan hubungan geopolitik antara Korea dan Jepun. Dan yang keempat ialah mempengaruhi budaya Jepun. Yang kelima ialah membangkitkan kenangan tentang hubungan sejarah antara Jepun dan Korea. Dan last sekali ialah mencadangkan bacaan alternatif tentang sejarah yang bermasalah. Kesan-kesan pada Japanese Society and Audience. Yang pertama ialah budaya Jepun. So, peratusannya ialah 26.8% dan artikel mempunyai 179 artikel.
Yang kedua ialah kumpulan pemilihan. Peratusannya ialah 23.0% dan mengandungi 154 artikel. Yang ketiga ialah dari segi kesan ekonomi dan perniagaan. Peratusannya ialah 9.3% dan mengandungi sebanyak 62 artikel. Dari segi hubungan politik antara Jepun dan Korea, peratusannya ialah 7.2% dan mengandungi 48 artikel. Yang kelima ialah pertimbangan semula sejarah antara Jepun dan Korea. Peratusannya ialah 5.7% dan mengandungi 38 artikel. Dan ia juga mempunyai artikel akhbar dari segi pengumpulan dari kedua-dua negara itu, iaitu Korea dan Jepun. Effect on the Japanese society and audience. Kebanyakan artikel melaporkan pengaruh Winter Sonata pada sekumpulan orang tertentu, terutamanya sekali wanita pertengahan umur. Yang kedua ialah tingkah laku penonton kepada kesan ekonomi rancangan berterusan berkaitan Winter Sonata. Contohnya, penonton sanggup membelanjakan wang untuk perjalanan ke Korea dan perniagaan baharu berkaitan dengan musim sejuk barangan sonata di Jepun. Yang kedua ialah produk pembelian pengguna Jepun. Yang ketiga ialah respon orang ramai terhadap rancangan Winter Sonata terkandung dua tema utama, iaitu kepentingan cerita sebagai tulen, bukan seksual tetapi platonik. Dan yang seterusnya ialah imej pelakon utama Bae Yoon-jo yang dibina dalam drama tersebut. Jadi saya teruskan dengan perception and behavior ataupun persepsi dan tingkah laku. Jadi, penyiasatan kuantitatif telah direka untuk meneroka jenis persepsi penonton Winter Sonata yang paling menarik untuk penonton Jepun dan untuk memeriksa sama ada persepsi penonton terhadap drama ini mewujudkan sebarang tingkah laku tertentu yang boleh diukur sebagai penunjuk bukti empirik kesan media. So, berdasarkan narrative feature teori dan keputusan yang diperoleh daripada analisis kandungan, kami mengenal pasti bahawa terdapat 5 kunci pemboleh ubah yang menyumbang kepada kualiti keseluruhan Winter Sonata. Saya teruskan dengan yang pertama, iaitu kesetiaan naratif. Penonton menyatakan semasa saya menonton drama itu, saya fikir ini seolah-olah berlaku dalam realiti. Seterusnya ialah coherent naratif. Penonton telah menyatakan yang saya tidak sabar menantikan untuk menonton episod Winter Sonata yang seterusnya. Jadi kata kunci pemboleh ubah yang ketiga ialah tarikan emosi. Penonton menyatakan plot drama ini sangat emosional dan menyentuh hati. Yang seterusnya ialah penilaian orang lain terhadap naratif. So, penonton menyatakan rakan-rakan saya telah bercakap-cakap tentang drama ini. Yang terakhir ialah nilai hiburannya, iaitu drama ini secara keseluruhannya sangat menghiburkan. So, secara keseluruhannya, pasukan penyiasatan menyemak setiap item soal selidik untuk maksud yang jelas bahawa item yang diukur, apa yang kami ingin ukur dan soalan itu mempunyai persamaan makna dalam terjemahan Jepun dan Korea yang ditulis oleh D. Vallis 2003. Sekian, terima kasih.